أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang saya hormati Tuan Imam, sahabat-sahabat yang saya sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita panjat surah Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita masih diberi kekuatan. Malam ini kita masih, Allah pilih kita untuk hadir berjemaah maghrib bersama, dan kita dapat bersama meneruskan program pengajian kita. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian kita kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 89. Kita masuk pasal yang kedua. Pasal kedua ni nak bincangkan tajuk takut kepada Allah Ta'ala. Apa makna takut? Al-khawf. Khawf makna takut, bimbang. Takut ni banyak jenis takut. Takut kepada makhluk, macam-macam takut. Takut dalam kegelapan, takut juga. Duduk seorang-seorang pun sunyi malam, tengah malam, takut juga. Takut juga. Dia banyak kategori takut ni. Kita takut polis buat roadblock pun takut juga. Macam-macam takut. Tapi yang lebih kita nak fokus malam ni ialah takut kepada Allah. Allah itu Khalik. Allah itu yang menjadi. Allah itu Tuhan punya alam yang kita sedang duduki ini. Dia Tuhan punya alam. Kita datang dari Dia, daripada Allah. Sekarang proses nak balik kepada Allah. Allah lepaskan kita di atas bumi ini untuk persinggahan sementara, untuk kita bercucuk tanam dan nak kena bawa bilik hasil. Bukan saja je turun saja, tak, bawa bilik hasil. Jadi tak ada siapa nak duduk tetap sini, tempat persinggahan. Ayah kita dahulu, datuk kita dulu biasa duduk di sini. Sekarang dia dah tak ada, sebab dia singgah saja. Lepas tu dia dah balik kepada Allah, tempat asal dia. Dia sementara. Dan alam ini, dunia ini pun juga, dia pun tak kekal juga. Yang kita nak duduk kat mana? Kalau alam dah tak ada, hancur juga, nak duduk kat mana? Nak balik kepada Allah. Macam mana cara bila? Masalah sekarang, Allah itu siapa itu? Allah itu Khalik, Rab, yang mentadbir, yang mengurus, yang menjadi Tuan punya alam. Kita masuk rumah orang pun, kita bagi salam. Dia ada tuan rumah. Bila tuan rumah tadi, kita tak boleh sewenang-wenangnya kita nak masuk keluar masuk bilik dia, tak boleh. Nak terus ke dapur dia pun tak boleh. Pandangan mata pun kena kawal masuk rumah orang ni pun, sebab dia tuan rumah dia. Apatah lagi kita duduk di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, ada tugasan yang besar yang Allah Ta'ala utus kirim kita ni untuk melaksanakan tugas ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa melainkan untuk ma'abdi, memperhambakan diri kepada aku. Adakah Allah Ta'ala ambil manfaat? Allah Ta'ala tak ambil manfaat pun. Dah ada makna kekurangan sikit pun. Maknanya kalau kita engkar perintah dia pun. Tapi siap sedia balasan dia lah. Baik, kita sambungan muka surat 89. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang bermaksud sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut taruh bimbang.
bimbang, takut kemurukan Allah. Ini melanggar, takut pada Allah, takut langgar perintah Allah. Itu maksud takut, takut langgar perintah Allah. Kita buat kereta pun takut langgar lampu merah, takut. Bimbang, takut polis tahan. Roblok nanti depan tadi dia tahan. Bimbang. Innama yasyallah min ibadil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, yakni yang takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang berilmu maknanya yang dia ada ilmu, dia faham, dia tahu. Dia langgar ini sekian, dia tinggal ini sekian, dia buat ini. Allah Ta'ala sebut dalam surah Fatir, mana dia kata, yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Berilmu makna dia faham hukum hakam, dia tahu perintah suruh, perintah larang, dia tahu. Mana dia berilmu. Jadi makna sesuatu benar ilmu ni sesuatu yang sampai kepada maksud, itu mana ilmu. Kita kata okey, sembahyang Isya nanti nak buat 4 rakaat, mana nak diri Isya tu, mana ilmu kita ada tu. Ilmu tu ada tu. Nak dia buat. Nak buat satu, ada ilmu. Kalau kita ada ilmu, macam mana kita nak buat, nak dirikan solat ni? Kita tak boleh buat, kena ada ilmu. Kenapa kita buat ni? Perintah Allah. Dan firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasya rabbah. Radhiyallahu anhum, dan Allah redha akan mereka, wa radu anhu, dan mereka pun redha kepada, artinya mereka bersyukur dengan Allah. Zalika liman khasya rabbah, serta bersyukur akan nikmat-nikmat pemberian Allah. Dia tahu nikmat yang kita kecil banyak sangat, nikmat Allah Ta'ala tadi. Tapi kita ni kadang-kadang hajat kita tadi, banyak benar hajat tak tercapai. Usaha kita yang nak memenuhi hajat kita, pencapaian tadi, bukan kita. Allah yang menyempurnakan, bukan kita. Baik. Kalau kita nak tunai hajat kita, yang nak sempurna hajat kita Allah. Sudah pasti langkah pertama, kita kena memenuhi hajat Allah juga. Hajat Allah, Allah perintah nakkan kita jadi hamba yang soleh, hamba takut, hamba yang beriman. Allah nak kita tunaikan. Jadi maknanya kalau kita gagal tunaikan perintah Allah Ta'ala, kita nak tunaikan hajat kita, Allah penuh, mana jadi? Dia tak jadi. Bila tak jadi, maknanya Allah akan sibukkan kita dengan tangan kita, dengan urusan kerja kita, dia jadi sibukkan. Itu tandanya. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut nanti. Allah sibukkan kita dengan kerja kita, tapi tak cukup juga. Cukup ini bukan maknanya, istilah cukup ini bukan banyak. Banyak belum tentu cukup lagi tau. Istilah cukup bukan makna saya ada RM10 dah cukup. Tak. Bukan makna nilai RM10 tu kita cukup. Hajat kita apa tak. Kadang-kadang ada RM1 cukup bagi dia. Yang cukup makna orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau bersyukur di atas nikmat aku, kamu terima kasih kepada aku, bahasa kitanya, la azidannakum, Allah tak, aku tambah lagi. Aku akan tambah lagi. Kalau bersyukur rasa cukup. Cukup mana dia rasa, tanda orang yang mana ada hajat Allah Ta'ala tadi, dia dapat sikit, dia rasa cukup. Memadai dah cukup. Ada orang dapat banyak, lagi tak cukup. Lagi banyak, lagi tak cukup. Allah bagi dia jadi orang tak cukup. Allah yang bagi dia rasa tak cukup. Bukan tak cukup. Manakala nilai dia dah cukup, lebih daripada cukup. Tapi makna dia rasa tak cukup. Siapa bagi tak cukup? Allah bagi dia rasa tak cukup. Akhirnya dia bekerja lah. Sampai mana Allah sibukkan dengan tugas-tugas harian tadi, berat. Maknanya, kekuatan kita contohnya, bulan Ramadan, siang tak makan, kekuatan kita bangun dengan kekuatan rohani.
Kekuatan rohani kita bangun. Bukan kekuatan jasad. Kalau badan sihat macam sekalipun, tapi kalau rohani lumpuh, dia tak boleh nak gerak. Dia tak boleh gerak. Rohani lumpuh, nak gerak macam mana? Tetapi maknanya kalau jasad kuat, boleh tak jadi. Orang dia tengok berapa umur imam? Oh, saya 50. Imam kita 55. Saya 60. Dah tua. Patut kita tanya, sihat ke? Ya, sihat. Walaupun umur dia 60, 65, tapi dia sihat. Yang kawan ni umur 40 tapi sakit. Umur 45 tapi dia sakit. Buah pinggang lah, buah pinggang lah, ubat. Rutin dia ubat pagi, tengah hari, malam. Umur 45. Yang kawan ni umur 70 boleh berjoging lagi. Allah. Kita dah punya angka. Umur ni maknanya dia tak boleh tahan, tak boleh sekat. Tapi sakit tadi boleh kita kawal. Buat rawatan. Kita ada tua dah tu. 70 tu. Tapi dia sihat. Panjat bukit boleh menebang, jogging boleh, semua boleh. Tapi yang kawan umur 45 tadi, apa cerita? Itu tak boleh pergi kenduri. Tanya apa ni? Oh, itu tak boleh, ini tak boleh. Umur dia 45. Yang kawan umur 70 ni, dia tak tanya, dia bedah macam kau kambing ke, kepala kambing ke, kambing ke, semua sapu. Tuan nak sihat ke? Nak umur muda? Umur muda tak boleh tahan. Allah setiap perjalanan, apa yang kita lalu dari pagi-pagi semalam tadi, dia akan jadi sejarah. Dia menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Petang tadi dia jadi sejarah. Dia tak boleh ulang balik. Cuma bagi kita yang boleh kita ambil ialah i'tibar pengajaran. Macam Ramadan ini. Yang kita boleh ambil dia jadi sejarah, tak boleh ulang lagi. Tahun depan belum tentu lagi. Tengok lumpuh tak lumpuh kita. Kenapa boleh stop, terhenti semua? Kenapa boleh terhenti semua? Bulan Ramadan macam-macam kita buat dah cantik sangat dah. Habis Ramadan lumpuh. Kenapa dia lumpuh? Lumpuh rohani, lumpuh bukan jasad. Jasad kuat. Makan bedal juga tiap malam. Jaman sana, jaman sini. Ini raya pagi saya di pasal 2B. Pukul 9 jemaah raya. Pukul 11 jemaah raya di masjid. Patut dia lebih kuat lagi teman tu. Sepatut lebih kuat lagi. Tapi kenyang tadi lumpuh. Ulas sawah. Dia kalau dia diam, kalau dia kenyang, dia tak bergerak dah. Dia telan seekor kambing duduk diam. Dia tak lari. Dia diam. Tapi manusia ni, kalau dia kenyang, dia lompat lagi kuat. Kalau dia lapar, tak apa. Cuba dia lapar. Dia kenyang, dia lompat lagi kuat. Mata dia pun minum, tak boleh minum. Kenapa minum laka? Pagi esok minum sini. Dia kenyang. Ulas awal lain. Kadang ada Allah Ta'ala bagi apa saja. I'tibar bagi kita. Supaya kita ambil i'tibar. Jadi mana kalau kita tu cukup ni. Banyak mana nak cukup? Allah Ta'ala kata, Allah redha akan mereka yang mereka pun redha. Allah redha, mereka redha. Syukur, Alhamdulillah. Allah bagi takkan ni. Dia cukup-cukup. Allah pun redha. Bila kita bersyukur, syukur, Alhamdulillah. Kalau dia tak cukup lah. Kita berjalan, tengok ke atas. Memang kita kurang. Cuba jangan tengok bawah. Jalan tengok ke bawah. Bermaknanya, kita Allah lebih. Kita nak kata tengok kawan yang naik motor. Hujan pula. Dia berhenti tepi. Kawan naik motor pula. Dia kena tengok kawan yang nak kayu basikal tu. Tutup jalan. Jalan Senawang. Bangla dia. Dia dapat basikal pada dia. Macam dapat BMW. Dia buat mangkuk sul tu. Dia tak kedai buat mangkuk sul. Dia dapat basikal, dia cukup hebat. Kita suruh naik basikal tu boleh tak? Tak boleh kot. Tak boleh. Dia boleh. Dia rasa syukur. Lepas tu dia Alhamdulillah dah. Malah kalau dia redha begitu, Allah redha. Redha pada sebab dia redha pada Allah. Kita pemulangkan kita, maknanya kita redha apa Tuhan bagi, Allah akan redha pada kita. Ibda' binafsi, mesti bermulakan kita dulu. Kita redha terima Allah Ta'ala bagi. Bila Allah dia rasa cukup, sikit pun rasa cukup.
Dia nak bersyukur, dia nak jadi hamba syukur, dia rasa cukup. Kadang kalau orang yang banyak ni, RM dia banyak mana pun, lagi tak cukup. Lagi besar, lagi dia akan besar, lagi tak cukup. Dia tak puas. Sebab tu Rasulullah sebut, manusia ni kalau bagi satu lebah emas, dia berkendak 2 lebah emas. Bila dapat 2 lebah emas, dia berkendak 3 lebah emas. Dia tidak akan berpuas hati apa yang dia miliki, sekiranya apa yang ada pada orang lain juga. Dia berpuas hati apabila apa yang ada pada dia tak ada pada orang lain. Tengok aku seorang ada, dia puas hati. Bila orang ada, dia tak puas, dia cari lebih lagi. Dia masuk lubang kubur sekali pun, nanti pun dia tak puas hati juga, dia nak balik. Sebab kena ingat tuan, kita baru ni Ramadan, kita tanam jagung tak boleh tanam dalam semak. Kita kena bersih kawasan baru kita tanam. Tanam tadi tak boleh tanam kita tinggal begitu. Tak boleh, kena pergi tengok baja, kena siram, tumbuh tak tumbuh yang kita tanam. Yang tak ada jagung kita tanam, tengok bubur satu lubang 3 biji 4 biji, dia tumbuh tak tumbuh. Tak boleh tinggal begitu balik. Ramadan sama juga, kita ingat selesai masalah kita. Yang Ramadan kita buat tadi, kita nak buat balik sana tau, bukan tinggal sini. Bukan kita tinggal dunia sini dah. Lepas kata puasa tinggal. Macam orang tanam juga, tanam, tapi tanamlah semua. Dia kena bermula dengan bersih jiwa kita, bersih kawasan dulu. Bakar dulu, cangkul buang, akal lalang buang dulu, bersih dulu. Suburkan tanah tadi, dikapurkan tanah tadi, barulah disulam. Kemudian kena ulang tengok. Sama je kita ingat, dah raya. Bebas, aku tak fikir nak kena sahur lagi, tak fikir nak kena buka, tak kena fikir tarawih. Tak boleh. Yang kita buat pun ni, kita tanam, kita nak penghasil sana. Kalau kita tinggal begitu saja, tuan-tuan agak ada hasil dia. Kita nak puasa yang berkualiti. Tak boleh. Jangan kita ingat pada tanam puasa dia. Kita nak check balik apa yang kita buat Ramadan tadi. Nak tahu dia hidup tak hidup. Nak tahu Ramadan puasa kita di Allah terima tak terima, tengok dia disusuli dengan puasa 6. Dengan puasa 6. Saya harap sahabat-sahabat kita semua dah selesai. Kalau tak selesai lagi, ada lagi tak masa? Ada lagi buah lagi, Imam? Dah habis? Jadi maknanya, kalau lepas pada Syawal ni, dia tak nama puasa 6. Bukan tak ada lah. Jangan tu, saya harap sangat-sangat, jangan kita ingat puasa kita buat tu habis begitu. Kita kena follow up balik puasa kita buat tadi, supaya dia memang berhasil. Sebab hasil tu lah kita nak bawa balik sana. Kena faham begitu. Kalau kita kata puasa habis, tinggal begitu. Orang tak semayang habis. Sebab tu kita lepas semayang tak boleh tinggal begitu. Assalamualaikum, cabut begitu tak boleh. Dia kena ada al-khawf, bimbang, letak balik. Takut Tuhan tak terima semayang kita buat tadi. Puasa buat tadi, takut Tuhan tak terima. Tanda tunjuk. Bulan puasa kenapa kita buat? Bulan tak puasa kenapa tak boleh buat? Bulan puasa kita boleh tadarus. Bulan puasa boleh tahajud. Bulan puasa boleh witir. Bulan tak Ramadan, cuti habis sebab dah raya. Kita nama maknanya sambutan Hari Raya Aidil Fitri. Fitrah. Apa makna fitrah? Nak balik kepada asal. Fitrah kita ni lahir dulu baik tau. Memang baik. Kita lahir saja, dia letak atas katil, tempat yang di sisi ibu kita. Dia belai sepanjang masa. Tuan, penghujung umur kita di atas katil. Bila penghujung umur kita katil, ada ibu kita? Ibu dah tak ada. Siapakah di sisi kita pula? Tuan-tuan dekat siapa? Isteri. Anak. Tuan-tuan agak anak mana yang boleh tunggu tuan? Dia bekerja. Ada yang seorang duduk Johor Bahru, seorang di KL, seorang di Cyberjaya. Boleh tunggu? Tak boleh.
Akhirnya hantar hospital, hantar hospital duduk TTJ ke KPJ ke. Tuan-tuan ingat hospital simpati kita ke? Tuan-tuan simpati ingat KPJ hospital tu, saya operation dulu sekali bisul Dato' Pakar Syah je duk borak kata dia. Dia kata, you ingat you datang masuk KPJ, kita simpati sama you ke? You ingat kita simpati ke? You datang tadi macam ketua mah golek kat kita tau. You datanglah ketua mas. Cuba tolong kita KPJ. Paling tidak maknanya dia kena duduk seminggu. Kalau betul biasa 4 hari dia discharge dah, dia kena seminggu. Dia kena. Saya kata, pengalaman saya lah. Oh, okey, besok boleh pergi. Besok doktor besar. Oh, tak boleh bagi 2 hari lagi. Jadi seminggu. Dia kata, minta maaf dia kata, you datang tu ketua mas. Oh, memang dia jaga betul pun. Dia bayar syah macam mana? Saya kalau tengok bil sampai, tapi tak apalah, majikan bayar 40,000. Saya kata, tuan itu tak apa dia bayar, dia jaga elok lah. Kalau hospital biasa ni, selamat pagi pakcik, apa khabar? Dia senyum tapi hati dia meluat. Tuan tahu je lah, dia meluat tau. Dia menyapa. Dah sebulan duduk ni, dia meluat tau. Cik Baris ingat dia suka ke senyum? Tak adalah, dia menyampah lah. Jadi akhirnya kita pun buat keputusan. Duk kata anak dah kerja. Jadi kita buat dah duduk rumah Seri Kenangan. Rumah tu lah. Tuan-tuan, nasib kita ni akhir belum tentu atas katil, alhamdulillah. Atas jalan raya belum tentu. Belum tentu bahagia. Yang sebenarnya dah siap dah. Allah dah set semua. Cuma masing-masing nak tunggu masa. Qada dah qadar. Qada qadar. Ketentuan bila sampai takdir. Sampai masa takdir semua dah. Jangan Allah cakap. Kita ni cuma Allah lindungkan kita ni. Umur semua penghujung ni, Allah lindung tutup kita dengan perhiasan dunia. Dihias dengan anak cucu, raya balik sonok cucu balik bang. Yes. Anak kita main handphone, cuba kita ambil. Dia mengamuk tak? Dia turun game, kita ambil empas. Dia mengamuk. Dia menangis? Ya, dia menangis. Kita juga amal tutupkan bila Allah ambilkan isteri kita ke anak kita, menangis tak? Macam kanak-kanak kita pun. Allah ambil yang kita sayang. Allah ambil yang kita sayang, anak kita, cucu, suami kita, isteri kita. Allah ambil saja hak orang kita sayang. Allah, arwah ni masih ada, ya Allah, bagusnya. Bila tak ada, baik kita dah. Allah lindung tutup. Jadi tak nampak. Sebab tu kita leka. Jadi maknanya kata radallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasya rabbah. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha. Makna Allah redha apa yang dia bagi kita sebab kita redha, kita syukur. Alhamdulillah. Kita sengit ya. Agak sekarang 1,400, 1,500. Masa 401 tan tu tak kisah. 1,000 Allah. Mengharga mahal tapi buah tak banyak. Buah tak banyak pula. Memang harga ni harga 1,400 dia kata. 1,500 boleh lepas. Tapi ada 5 tannya. Kalau buah banyak pula, berapa tan pula ni bang? 10 tan. Harga jatuh 400. Lagi nak tepat dengan menempati mana hajat kita tu sampai. Jadi Allah Ta'ala bagi kita tak pernah cukup. Nampak ada al-ghurur, tipu daya kita Allah. Apa dia tu? Lupa tengok kita. Sebelum raya tu kan kita kumpul duit. Seorang 2,000, 3,000 nak raya ni. Nak beli pakaian anak semua. Nak buat kuih semua, nak balik kampung. Hak kita kumpul tu habis tak? Habis tak? Habis.
Balik tu menu. Dah habis 3,000. Tak masuk sedekah-sedekah lagi. Habis 3,000. Habis. Pahala yang kita dah buat Ramadan tadi, dia berkurang tak? Pahala tak kurang tak? Kita dah lupa dah ada 3,000 kan habis. Diam. Sebenarnya yang hak kita buat itulah makna cuk tanam. Maka sebab tu bila kita buat tadi, memberi tadi kerana Allah, kita rasa syukur, puas, kepuasan dalam hidup kita. Baik. Jadi maksud redha tadi makna dia bersyukur akan nikmat pemberian Allah Taala tadi. Banyak Tuhan bagi kat kita, ya Allah. Semua berperanan, jadi kita hak Allah Ta'ala bagi semua untuk kita berfikir. Tapi tak pernah kita fikir. Buah rambutan tuan-tuan tengok. Masuk kuniluk, semut banyak. Hak semut banyak tu tuan. Ulat tak ada tau. Rambutan gading tu semut banyak. Kita makanlah buah kulit ni. Tak ada ulat. Dia jaga tu. Tapi yang hak semut tak ada, tuan tengok silap-silap ulat keluar. Derian ke semut, tuan bagi kau saja. Semut ni kalau masuk dalam almari rumah kita, penuh semut, tapi almari rosak tak? Oh, dia tak rosak. Beberapa anak-anak tak makan sebab semut ada. Kalau semut tak ada, nampak cantik, bocat. Tengok dalam kalau ni habis. Jadi kita duk marah semua. Ketuk, ambil api berapa semua. Allah bagi saja, tapi kita tak nampak. Itu banyak kali kita nak terang tu banyak sangat. Jadi redha. Kalau kita syukur ni sikit cukup. Banyak alhamdulillah, cukup. Keperluan kita beli itu, kita makan banyak mana? Rewang pergi makan. Tuan makan banyak mana? Dah bepong ayam kurim. Makan banyak, tuan makan. Sampai 10 ketul. Mana ada 10 ketul pun? Tak ada. Al-ghurur. Kalau kita rasa syukur, alhamdulillah. Kalau ingin kemahuan kita, dah kenyang, habis. Baik. Takut terhasil dengan dua perkara. Takut dia akan terhasil dengan dua perkara. Pertama, dengan pengetahuan dan pengenalannya. Mereka mengetahui kebesaran Allah Ta'ala dan terkayanya daripada segala makhluk. Tahu, takut dah ingin tahu kebesaran Allah. Allah berkuasa. Hasil takut pada Allah Ta'ala dengan pengetahuan. Tahu Allah yang berkuasa. Orang dah heboh ni, ayam tak ada, pergi cari pasar. Saya kata ingat silap, ayam tak ada sini. Pergi sini tak, bukan, semua tak ada. Nampak? Tu bau ayam tak ada tau. Ayam mati semua ke? Tak. Tapi mana simpan ayam? Dia sampai tu masa yang benar apa yang berlaku jadi ni, Rasulullah tersebut sibuk patah dulu. Bahkan bang banyak tapi mahal nak dapat sukar diperolehi. Bukan sukar dapat, RM kita sukar dapat. Jadi jangan ingat duit segala-galanya kan. Duit bukan segala-galanya. Tak ada duit pun susah, ada duit pun susah juga. Main. Duit bukan segala-galanya tau. Dia buat ayam. Kita sallallahu alaihi wasallam ni Allah sedang menguji kita. Jangan salah ni salah, sebab saya banyak kali kata kita ni Allah bagi mata ni 2 biji dah lama dah. Tapi kita dua-dua sekali kita batal tengok orang tu. Cubalah boleh malam ni kita tengok satu sudahlah. Satu lagi tengok kita. Tengok kekurangan kita. Pergi tengok ayam. Ayam tak ada, ayam tak ada. Marah. Suruh berkuat sikit. Cek balik kita. Ceklah salah kita. Mana silap aku tu. Maknanya rezeki ni, apa yang kita dapat itu nama rezeki. Dan kita dapat dan kita merasai itu rezeki nama dia. Kadang-kadang kita dapat hanya harta.
Duit-duit harta simpan tu, itu harta bukan rezeki. Rezeki dah dapat dan merasai. Kita cek lah pergi pipi ayam tak ada. Rezeki hari ni nak makan ayam tak ada. Siapa punya kerja ni? Allah. Allah menentukan rezeki. Duit ada tapi barang tak ada. Kadang-kadang kita duit tak ada, barang ada, nak beli tak mampu. Allah. Rezeki. Satu mata tengok kita, Allah, aku ni kenapa lah, lepas raya ni lemah, nak pergi suruh melangkau pun letih, dia jadi letih. Apa sebab? Letih. Nak bangun, nak buat sunat bulan puasa pun ni, ya Allah. Aisyah tu boleh sunat, boleh bang dia 4 rakaat. Zuhur boleh 4, bulan tak boleh. Bulan puasa tu letih ni, tak makan ni, tapi boleh buat 4 rakaat. Kau boleh 4, boleh 4, 8. Bulan Ramadan habis perut kenyang dengan macam-macam lemang, dia tak. Oh, dia salah makan pulut pula dah. Makan pulut banyak mengantuk lah bang. Dia salah pulut pula dah. Yang nak kena hak kita ni kat mana? Sebab duk suruh dua-dua tengok orang. Satu tengok kita. Kita kena Satu tengok. Satu tu berkadang-kadang kita bukan tengok yang baik, yang tak baik. Orang tu menyelui tengok butang tak pakai tu. Dia nampak butang tu. Cuba nampak abai tu banyak lagi. Dia nampak tak baik situ lah. Siapa dah? Kita lah. Bukan orang lain. Kita ada jati kita ni. Kenapa jadi lemah ni? Tu nak tunjuk kedudukan kita ni, kemampuan kita tadi, keimanan kita tinggi dengan Allah SWT. Bulan puasa 1 juz boleh baca tu. Bulan tak puasa tak boleh. Dia jadi kuat tau. Apa sebab? Cuba cek balik. Dia kata orang kita lah, doktor kita ni. Apa dia dekat? Nak langkah pun, nak kelas, nak mula kelas pun mula. Betul tengok. Alhamdulillah. Jadi tak, kita kena begitulah. Dia lah masih mesti. Tapi kalau pinggiran tu, Allah. Dia pinggiran tu, masjid dia, ya Allah. Saya ingat 200 lebih lah. Ya Allah. Kalau cemburu pun dah tengok. Cemburu bak merah tak apa cemburu. Macam mana nak buat kita ni? Saya kadang nanti. Nampak boleh. Umur lebih kurang juga. Ya, berjalan kaki pun ada motor dah. Kita ni, saya ni kalau ada motor, lebih dulu dah. Ada motor, tak boleh juga. Ada kereta, lagi tu tak boleh. Tak kena pun, habis. Aku nak kena lagi tadi, apa bila? Pakai tak kena lah. Baik. Dengan pengetahuan dan pengenalannya, takut terhasil dengan 2 perkara. Mereka mengetahui kebesaran Allah. Tahu tak kebesaran Allah? Tahu tak Allah berkuasa ni? Tahu tak Allah betul rezeki kita ni? Allah beri keperluan. Dia tak beri kemahuan kita. Kalau kemahuan kita macam mana? Allah Tuhan. Macam-macam minat. Tapi Allah hanya beri sekadar keperluan. Keperluan kau hari nasi, okey, takat sepinggan. Pinggan pun separuh juga. Ayam 2 ketul saja. Allah beri keperluan. Ikan masin pun dah masuk, kambing pun dah masuk, dia tak betul. Allah beri takat keperluan. Kemahuan tak? Tak ada. Maknanya dia kena tahu Allah berkuasa. Dan Allah terkaya daripada segala makhluk. Manusia tak ada sempurna, Bilal pun tak ada sempurna, Imam Ratu dua-dua pun tak ada sempurna. Saya lagi tak sempurna. Yang sempurna Allah Ta'ala. Jangan ingat kita sempurna lah. Jangan ingat kita semua boleh semua. Tak. Yang sempurna Allah. Kalau duduk saya tu, tak sempurna lah tu. Orang ni kalau kita, saya. Hari ni saya. Tak sempurna tu. Kalau dia, minyak ni, air kalau tung tu, kalau dia penuh, dia tak bunyi. Duk kocak kuat tu, dia separuh. Ada kocak bunyi tu, orang berikan. Tak ada. Dari getah tu, masa sekolah. Tu susu, pakai susu buat ketah keping. Kalau susu tu penuh tung tu, belakang tu, kalau separuh, dia goyang tu bukan begitu. Dalam kebun dah. Sebab separuh. Manusia apa dah? Duk saya ni. Dia boleh sampai ke sudah lah. Sampai ke sudah dia tahu. Jadi maknanya pertama, mereka mengetahui pengetahuan dan pengenalannya hasil takut kepada Allah sebab dia tahu Allah berkuasa. Allah
yang terkaya daripada segala-galanya. Sebab milik dia. Alam ni pun milik dia, tak kaya kan? Dia yang menjadi, dialah kaya, maknanya milik. Yang jadi kita takut, Allah berkuasa nak ambil bila-bila masa macam nikmat dia ambil. Kadang-kadang ada kereta kita bau. Keluar-keluar pom kau sendiri. Nampak? Cara dia ambil itulah. Nak repair pula apa pula? Allah. Kereta balik meraya tu. Kereta terbakar apa ada. Dia nak ke kereta terbakar? Dia tak nak. Dia nak kata temperature kita, kereta dia naik. Dia tak nak. Nampak Tuhan ambil. Allah nak ambilkan keseronokan kita ni macam-macam cara Tuhan. Kita nak balik kampung. Imam kita nak balik Tulu Intan. Anak sihat semua. Balik tengah malam. Temperature kereta naik. Budak dah tidur. Sonok tak sonok? Sonok tak sonok waktu tu? Nak pergi jari pomen. Mana tengah 2 pagi ni? Konon-konon balik tengah malam kereta tak banyak. Orang lain pun fikir macam kita juga. Dia dah aku nak balik tengah malam. Akhirnya lagi jam lebih awal. Balik waktu biasalah. Bila temperature naik, kita sonok dah kereta naik. Tak sonok dah. Lepas tu dia sangkut-sangkut pula. Minyak tak sampai pula. Cek nyok pelak. Kita pernah cek tak? Temperature kita naik tak? Tu dia tak sonok tu. Itu pun kereta. Kereta tu dia kita Allah cabutkan kosongan kereta tadi dengan cara tu. Yang kita juga kadang sonok. Tak nak kereta pun nak duduk ni. Kadang tak sonok. Kadang sedih. Cuba cek dulu. Kan temperature naik kot. Kadang minyak sumbat ke mana tu. Kadang cek tengok tu. Kadang-kadang rajin nak baca Quran. Hari ni nak pergi jemaah. Tak tahu hari ni. Cek ada minyak sangkut tu. Dia kena periksa tau. Jangan kereta pun kereta. Kereta tu boleh 5 tahun. Yang kita ni 40 tahun, 50 tahun. Kereta antik tu ni. Kalau macam abang, kereta antik tu. Kajian yang buat sikit lah. Lama tu. Habis kau ni. Tak buat pemeriksaan apa jadi? Habis. Jadi nak tahu, nak sedarkan yang Allah ni berkuasa. Baik. Mereka mengetahui bahawa ia yang menjadikan syurga dan api neraka dan menjadikan penghuni bagi yang kena tahu. Jadi orang yang berilmu ni, orang takut pada Allah, dia tahu Allah yang menjadikan syurga, Allah menjadi neraka, dia yang menjadikan penghuni dia itu Allah jadi. Dia berkuasa memasukkan yang taat dalam neraka, dia berkuasa masukkan yang neraka ke dalam syurga. Dia kuasa. Kita nak fikir kan? Ni kita tak tahu. Sebab tu kita jangan takut pada Allah, kena mengharap. Harap pun ada. Cita-cita tak jadi, kena mengharap. Cita-cita kita menuju syurga. Cita-cita, kalau cita tu belum buat lagi. Saya cita-cita tebing tu saya nak tanam jagung lah bang. Baru cita-cita. Hasil tak? Terhasil tak? Cita-cita? Tak hasil. Cita saya nak pergi jemaah lah di Surau esok. Nak pergi kuliah sekali. Belum terhasil lagi sebab tak pergi. Bila kita tanam jagung tadi, dah tanam, baru ada harap tadi, mudah-mudahan dengan baju buah ni hasil lebih tahun ni. Itu harap. Cita-cita lain. Cita-cita baru cita-cita. Cita-cita saya nak balik kampung, belum sampai lagi. Tapi kalau mengharap saya nak balik kampung ni, dia siap, dia mengharap. Harap selamat sampai jalan. Kita juga dengan Allah Ta'ala nak mengharapkan selamat sana, takat cita-cita tak jadi bang. Semua cita nak pergi, nak selamat dunia. Nak selamat dunia dan akhirat. Cita, tapi tak buat apa satu. Tanam pun tidak. Sini tempat tanam tau. Tuan-tuan datang, tuan dapat apa ni? Yang kita datang ni lah. Yang payah pun tuan-tuan seorang pun lampu ni. Payah dapat apa? Tak dapat apa. Sebab kita bertanam payah sangat. Itu bukan kerja hasil lagi. Nak tahu hasil tak hasil apa kita buat, pom roh keluar jasad je ada. Allah gambar, dia tunjuk Allahu Akbar. Barulah nampak aku buat dulu kalau macam ni. Sebab tu orang dalam kubur tu kalau boleh dia minta nak balik beramal macam kita buat ni, nak buat 2 rakaat cukup, nak berat timbangan dia tu. Kita tak nampak. Allah bagi sihat dah kat kita. Tuan ingat lagi, kalau umur dah masuk 50 ke atas, Tuan tak boleh guna alasan aku tak boleh berjemaah kerana aku sakit lutut. Tuhan tak terima. Tuhan tak boleh terima sebab sebelum tu kenapa tak masuk?
Kenapa tak masa sihat lu kena tak pergi? Kita ni kalau dah sakit boleh Allah. Allah saja. Allah saja. Cuba kita rumah balik nak masak nasi. Beras pernah lantin. Pernah Allah. Pernah sebut tu. Cuba beras tak ada. Kita kata apa? Allah beras habis. Dia ingat Allah. Cepat dia ingat Allah. Allah beras dah habis. Kalau beras penuh sebut abang. Bukan. Nak masak nasi. Beras penuh. Allah beras penuh. Tak ada obat. Bila Quran dia ingat dia. Dia ingat Allah. Cepat ingat Allah. Sama lah juga. Jadi mana? Kena ingat Allah berkuasa. Dia boleh berkuasa juga. Yang nak masuk dia maknanya kita harap Allah masuk ke dalam syurga. Harap. Bukan cita-cita. Cita tak jadi. Saya cita-cita lah. Mudah-mudahan Allah tak masuk saya dalam neraka. Cita. Tapi tak cuba hindar diri kita daripada langgar. Daripada hindar berkemurkan Allah. Dia tak berjadi. Baik sikit lagi. Mereka mengetahui bahawa ia yang menjadikan syurga dan api neraka dan menjadikan penghuni bagi keduanya. Kedua mana tu? Neraka dan syurga. Allah yang berkuasa. Tak ada siapa berkuasa. Jangan kata, saya amalan banyak. Tak. Kita masuk bukan dengan amalan kita banyak, dengan infak kita banyak. Tapi kita masuk dengan rahmat Allah. Maka kita kena mengharap lah. Ya Allah, keterimalah ibadahku. Ya Allah, mengharap dengan dia. Mereka tidak mengetahui adakah ia penghuni syurga atau penghuni neraka. Tahu tak? Ni yang kita duk sembahyang 5 waktu duk jaga ni agak-agak. Tu hak Allah Taala. Hak dia memberi. Bukan dengan amalan menentukan kita masuk syurga tau. Kita tunaikan hak kewajiban ni kerana itu perintah Allah. Hak nak masuk neraka syurga tu hak Allah Taala. Jangan kita pakai. Saya ada banyak ni. Pernah satu masa yang Abdul Rahman Ibn Auf pernah saya tahu dia tak sempat takbiratul ihram bersama imam. Maknanya dia bukan masbuk, muafid, maknanya dia sempat, cuma tak sempat takbiratul ihram. Mungkin sampai Nabi sudah baca surah, begitulah. Abdul Rahman Ibn Auf kata, aku nak infakkan 600 ekor unta. Tu bayar nak tu unta. Apa dia begitu? Ya Rasulullah, kau infak aku tak? Kata Rasulullah, ya Amr bin Auf, kau infak seluruh harta kau pun tak boleh nak tanding dengan semua. Kita kena relax. Iman dia baca surah panjang, tak apalah. Dia surah baru kita nak bangun, ya Allah. Sebab kita tak mengetahui. Kena pula ke kampung. Kat kampung pula aku dah 20 rakaat tau. Tarawih buat 20. Saya beli ni. Tuan Ustaz, buat tarawih ni insyaAllah. Buat 8 rakaat. Macam buat 8. Elok nak langkah jalan pergi, disiapkan raya terkejut. Tak jadi depan. Dia tunggu tu imam baca surah, barulah dia Allah. Elok dia habis betul, imam baru rokok. Kena kat dia sepanjang masa lah. Tapi dia tak tahu ganjaran. Al-hikmatu dhalatul lil mu'min. Hikmah dia dan sebab Allah hilang, kita tak cari. Tak ada. Pada nak kerja, bukan saya saja imam. Sedangkan nak duduk dalam suasana duduk tu. Kita duduk atas tengok bot nak pergi Langkawi. Duduk dalam bot tengah debut. Sama tak sama? Tak sama. Kita kena rasa bila semayang, kena rasakan kita sedang semayang ni. Nak bagi rasa-rasa tak rasa? Kita nak luluh. Mana boleh tu? Soalnya sekarang kita naik motor, kena sedar sikit yang kita sedang menunggang motosikal, bukan nak kereta tau. Bukan time 4, time 2 tau. Kena sedar. Bawa kereta pula, kena sedar kereta, awak kereta bukan motor. Motor boleh celah-celah, kereta nak celah-celah mana boleh. Kena kita dah sembahyang dah, sudah aku dah sembahyang, ada apa? Ada Allah ni, kena ada Allah. Tak boleh nak merayap kata ingat sana ingat sini. Malam ni Marbang masa apa pula ni? Terlupa nak tengok tadi. Masa apa pula ni? Macam brain dah lepas. Boleh kira tu sebab imam baca surah panjang sikit. Dia tak sedar, dia lupa dia semayang ni. Macam mana semayang tu? Ada kualiti tak? Tak ada kualiti lah. Sebab dia tak sedar dia sedang semayang. Kalau dia sedar semayang, tak apalah. Itulah nilai dia. Mereka tidak mengetahui adakah ia penghuni syurga ataupun ni api neraka. Maka dengan demikian tidak ia takut kepada Allah. Dia takut kepada dia takut Allah. Baik, insyaAllah kita sambung akan datang. Allah 845. Dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut kepada Allah. Wallahualam.
Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin tabaraka wa sallim. Allahumma shrah bil Qur'an an surah umma ya bani. Ya musabib al asba ya fadil abu ya sam al aswa ya qadi al hajat ya mujibna ila man. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.